Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amirul di atas bacaan Al-Quran, memimpin Asmaul Husna, kemudian di atas bacaan zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama ada yang berada di live ataupun yang berada di dewan. Alhamdulillah, di dewan kita sekarang penuh lah, penuh. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, muslimin muslimat. Dah. Okey. Allahu Akbar. Mana hadis tu? Tak, maksudnya yang tajuk kita sekarang. Ada tak? Hadis Jibril. Tak, dia tak sama ni. Kamu cari je hadis tu. Mana hadis Jibril tu? Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari Isnin dikatakan hari permulaan minggu kan. Lepas tu kadang-kadang hari Isnin ni ujian besar juga bagi kita orang Islam. Sebenarnya hari permulaan minggu hari Ahad. Ahad tu maksudnya satu, Isnin maksudnya dua, Selasa, hari Selasa tu maksud dia tiga, Rabu, Raba'ah iaitu empat, Khamis, Khamsun, lima, Jumaah pula maksud dia himpun, menghimpunkan segala hari, penghulu segala hari. Itu yang nama Jumaat tu, jemaah. Sabtu pula sab'atun. Maksudnya asal daripada hari tu, nama-nama hari tu asal pada perkataan bahasa Arab, tapi dah diubah suailah menjadi bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bila sebut Sabtu sab'atun, hari yang ke-7. Jadi Ahad adalah nombor satu hari. Ada negeri menjadikan Sabtu, Ahad adalah hari pertama setiap minggu kan. Hari Jumaat cuti, hari Sabtu cuti, dia mulakan hari Ahad. Negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Kedah kan. Kemudian negeri Johor, dia setiap minggu, ataupun saya rasa dia macam gili-gili. Ataupun sekarang dah setiap minggu. Siapa orang Johor? Tak ada orang Johor kan? Johor pun dah Sabtu, Jumaat Sabtu cuti kan? Masih ikut Sabtu Ahad? Okey. Ikut kerajaan. Kerajaan Jumaat. Oh, dia macam tu. Kalau di Johor. Oh, subhanallah. Maksudnya kalau kerja kerajaan dia cuti Jumaat Sabtu. Oh, kalau swasta dia cuti Sabtu Ahad. Oh, jadi sebab itu saya confuse. Ada yang kata dua. Masya Allah. Oh, kami cuti Jumaat Sabtu setiap minggu. Johor dah setiap minggu cuti Jumaat Sabtu. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
kita pun mengharapkan satu Malaysia cuti Jumaat Sabtu. Satu Malaysia cuti Jumaat Sabtu. Antara negeri yang pertama memulakan, tak silap saya, Kelantan. Lepas tu diikuti Terengganu. Sama juga cuti diberi kepada ibu bersalin yang mulakan 2 bulan. Pertama Kelantan, Terengganu, lepas tu diikuti negeri-negeri lain. Cuti bersalin bagi kaki tangan kerajaan. Kalau dulu 44 hari, tak silap saya, lepas tu masuk kerja. Lepas tu sama jugalah banyak perkara ketika almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz menjadi Menteri Besar. Banyak perubahan yang berlaku sebenarnya. Contoh yang memulakan sistem perbankan Islam antaranya adalah almarhum juga. Sebaik sahaja naik sebagai Menteri Besar Negeri Kelantan, antara ucapan-ucapan terawal Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni Ahmad adalah untuk merealisasikan impian membina sistem keuangan Islam bebas riba. Ketika tu tak ada lagi, tidak ada lagi bank yang buat yang mengusulkan kita bergantung kepada sistem konvensional, sistem riba. Dan kita tahu besarnya dosa riba ni sampai Allah mengisytiharkan perang kepada orang yang melakukan riba. Tapi hari ini kita dapati hampir semua bank ada Islamic banking. Hong Leong Bank pun ada Islamic. Tapi sejauh mana kita yakin dengan bank-bank yang tidak berasas ataupun bukan yang dipelopori oleh umat Islam? Kalau bank Islam, ya kita keyakinan tu tinggi sikit lah. Kemudian bank muamalat, antara bank sepenuhnya. Sama juga MBSB dah tukar jadi bank kan. Ada beberapa bank di Malaysia memang sepenuhnya dia tidak ada pilihan untuk konvensional. Tak ada pilihan. Bank Islam, bank muamalat, maksudnya dia sepenuhnya adalah Islamic banking. Bahkan pekaji-pekaji bank pun, maksudnya sistem kewangan bank pun mendapati sistem perbankan Islam dia akan menguntungkan, dia kurang menguntungkan kepada banker dan dia banyak menjaga kebajikan pemiutang lah. Maksudnya peminjam ni. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya sebut begini, pagi tadi dalam perjalanan saya baca kata-kata yang disampaikan dan dituliskan semula oleh Dr. Noaini. Dr. Noaini selalu ikut kuliah kita secara alamaya. Doktor, saya tahu, saya selalu baca. Kemudian Dr. Aini pun suka tulis penulisan para alim ulama lain, guru-guru lain. Dia sebutkan tentang apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Tuan Guru Ustaz tiba-tiba lupa pula Syekh lupa, Allahumma salli ala Muhammad, tentang beratnya menjadi pemimpin dan juga pendakwah. Tapi disebutkan, ditulis tentang pemimpin, tapi saya ambil juga kata-kata tu untuk saya lah. Kesilapan kecil bagi seorang pemimpin dan pendakwah adalah kesilapan besar. Kesilapan kecil pemimpin dan pendakwah adalah kesilapan yang besar. Dan saya nampak kata-kata tu ditujukan pada setiap orang juga, sebab semua orang adalah pemimpin. Betul atau tidak? Sekurang-kurangnya ketua unit akan memimpin unit dia. Sekurang-kurangnya lelaki akan memimpin keluarganya. Isteri juga memimpin. Memimpin anak-anak, memimpin cucu, isteri, wanita pun. Jadi, dan kita semua pemimpin itu disebut dalam hadis Nabi, kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawab, akan ditanya akan kepimpinannya. Dan Nabi sambung lagi, raja adalah pemimpin akan ditanya, rakyat adalah pemimpin akan ditanya, suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dia akan ditanya, isteri adalah pemimpin dalam keluarganya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada kepimpinan sendiri. Ulama ni menyebutkan, Allahu Akbar, pemimpin, pendakwah, kesalahan kecil jangan anggap kecil, dia akan jadi besar. Sebab apa dia jadi besar? Sebab kesalahan pemimpin
akan diikuti. Pemimpin bila memutuskan sesuatu, dia akan diikuti. Memutuskan sesuatu peraturan ke, sesuatu perintah ke, sesuatu arahan ke. Sebab arahan untuk diikuti. Dan ia merujuk kepada hadis Nabi SAW, barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan lalu dituruti akan dapat pahala yang sama sebagaimana yang dilakukan. Dia suruh buat kebaikan, diikuti oleh 1000 orang, dia dapat pahala 1000 orang melakukan. Itu hebat tu. Tetapi Nabi menyambung lagi, barang siapa yang melakukan keburukan lalu diikuti, maka dia juga mendapat bahagian dosa sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melakukan. Berat. Lalu saya terus teringat arwah Tok Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, yang banyak melakukan perubahan-perubahan besar yang lalu diikuti bukan ribuan, jutaan. Perubahan yang dibuat ketika itu berlaku tentangan. Semua orang tak yakin dengan sistem bank Islam, perbankan Islam. Tak yakin ni boleh pergi ni, tak yakin ni bank boleh stand, kan, boleh berdiri dengan sistem perbankan Islam dan sebagainya. Diminta kumpulan-kumpulan buat kajian begini-begini, akhirnya dibentuk. Allahu Akbar. Yalah, subhanallah, saya pernah berada di sekolah Tok Guru, Sekolah Darul Anwar Pulau Melaka di Kelantan, sebelum saya berpindah ke sekolah Ma'had Muhammadi Lil Banat. Saya duduk asrama tepi rumah Tok Guru Nik Aziz, arwah Tok Guru. Subhanallah, kadang-kadang pagi-pagi boleh tengok Tok Guru siram pokok, Tok Guru menyapu sampah. Sangat sederhana rumahnya, kayu, lepas diubah suai, anak cucu dah ramai, tambahlah bahagian batu tu. Tapi Tok Guru tetap nak kekalkan bahagian kayu rumah lama dia. Rumah kayu macam rumah Tok Guru Haji Adi kan, rumah lama. Jadi bila jumpa tetamu, tetap jumpa di ruang rumah kayu tu. Allahu Akbar. Malam tadi saya ada satu ceramah digemas. Kemudian saya baca kisah Nabi Muhammad SAW yang tetap dengan pendirian tidak mahu ubah kualiti hidup, tidak mahu mengubah cara hidup. Walaupun saat Nabi SAW telah dilimpahkan kekayaan. Bila berlaku harta rampasan perang, bahagian Nabi 1/5. Tahun ke-5 Hijrah berlaku satu perang selepas perang Al-Ahzab, dan berlaku ada satu peristiwa yang menyebabkan umat Islam dapat limpahan kekayaan. Bila dibahagi-bahagikan di kalangan umat Islam, ada yang dapat sebuah kebun, ada dapat 2 buah kebun, ada dapat harta itu, harta ini. Dan ketika itulah ujian datang kepada isteri Nabi meminta nafkah. Ditinggikan, dinaikkan sedikit nafkah. Disepakati oleh semua isteri. Kesan daripada peristiwa itu, Nabi SAW boykot semua isteri sebulan, 29 hari. Sebab bulan tu jatuhnya 29 hari. Boykot, tak bercakap, tak pergi, tak ada hubungan suami isteri. Isteri Nabi menangis ketakutan. Kerana itu turunnya firman Allah berkenaan Allah perintahkan Nabi beri tawaran kepada isteri-isteri, sama ada untuk diceraikan ataupun memilih Allah dan Rasulnya. Tak silap saya dalam surah Al-Ahzab. Tapi bila kita baca syarah tentang firman Allah ni, sebab nuzul dan juga hadis Nabi ni, kita dapati bahawasanya isteri Nabi bukan minta macam kita hari ini, minta macam-macam dengan suami, minta macam-macam dengan Allah. Sebab kehidupan isteri Nabi sangat dhaif, lebih dhaif daripada al-fuqara wal masakin. Sebab Nabi memang mengutamakan al-fuqara wal masakin, pastikan makan. Nabi tak makan tak apa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita kepada Abdullah bin Zubair dalam hadis yang sahih berkenaan bagaimana rumah tangga Rasulullah selama 3 bulan berturut-turut tidak ada apa-apa untuk dimasak. Tak makan, tak ada makanan untuk dimasak. Bila ditanya apa yang dimakan oleh Rasulullah dan isteri dalam saat tersebut, dijawab kurma. Kan, kurma yang direndam. Mungkin kita fikir kurma memang makanan Arab. Bukan makanan asasi. Kurma adalah daripada buah. Cuba kita sehari makan kurma sampai malam, esok kurma lagi, tak ada makan karbohidrat, agak-agak jadi macam mana kita? Lembek. Oh, memang sakit.
Maksudnya keperluan karbohidrat. Orang Arab makan roti, makan juga nasi, makan gandum. Subhanallah. Bila Nabi diberikan limpahan kekayaan, Nabi sedekah kembali, infak guna untuk perjuangan. Jadi bila dapat harta rampasan banyak, apa bahagian Nabi banyak, isteri minta dinaikkan sedikit. Tapi Rasulullah tetap memilih kehidupan yang sama. Sebab apa? Beban yang Rasul bawa adalah apa yang Nabi buat akan diikuti. Nabi bimbang umat dia mengutamakan dunia, mengejar harta, dan itu yang berlaku sekarang. Benar-benar berlaku. Sebab itu dalam sabda Nabi SAW, aku tidak bimbang umatku. Aku tidak bimbang kamu diuji dengan miskin. Aku tidak bimbang. Yang aku bimbangi ke atas umatku, diuji dengan kekayaan melimpah ruah sebagaimana umat terdahulu, lalu mereka binasa. Mereka binasa. Kita kan lihat harta, kedudukan, masyhur, kekayaan, satu nikmat kan? Satu nikmat. Kita jarang jumpa orang miskin. Alhamdulillah, syukur sangat Allah bagi miskin, syukur, jarang kan? Subhanallah, jarang. Tapi saya ada jumpa. Baru ni kan kita pergi buat misi banjir tu kan. Saya temu ramah dengan wanita tu kan. Yang misi banjir, wanita yang pertama kita temu ramah tu. Hebat sangat wanita tu. Kan dia ada cerita, lepas tu dia cerita saya pula secara peribadi, individu. Dia cerita secara live tu tak adalah sepenuhnya. Dia cerita sikit lah lepas tu sempat masa. Dia kata, Ustazah, saya sebelum ni bekerja dengan syarikat Bonia. Kerja dengan syarikat Bonia. Tak silap saya Bonia kot. Gaji dia dah 4,000 lebih. Lepas tu suami dia jatuh sakit. Kan suami dia macam-macam sakit. Suami dia sakit yang perlu diuruskan. Suami dia sakit yang menyebabkan tak boleh nak mengurus ke diri. Kena angkat, kena papah. Kena masa tu sepenuh masa. Kemudian subhanallah, suami ni, isteri ni berhenti kerja sebab nak jaga suami. Bos dia ni tawarkan kepada dia bila dia nak berhenti kerja. Sebab dia kena berhenti kerja. Duduk rumah kecil. Ni kenapa ya slow pula ni. Duduk rumah kecil sebab bila perlahan saya kena tekan suara. Okey. Duduk rumah kecil. Rumah sewa kos rendah. Kecil sangat rumah dia. Kemudian hidup kena bergantung pada bantuan zakat sebab dia tak kerja, suami pun tak kerja, cuma dia buat-buat kuih macam tu kan. Saya rasa kagum sangat dengan jawapan dia. Bila dia nak berhenti kerja, bos dia tawarkan gaji lebih tinggi sebab dia dah lama kerja kan, dah mahir. Dan bos tawarkan untuk pindah, mungkin jadi pegawai di negeri lain dan diberikan rumah sekali. Akan diberikan rumah percuma, dinaikkan pangkat, dinaikkan gaji. Allahu Akbar. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tidak terima. Saya pilih syurga saya. Saya jawab dekat bos. Bos dia tu bukan Islam, Cina. Sebab bos dia kata, apa kamu mau buat, Ma? Dengan suami kamu tak lama lagi mau mati, Ma. Kamu jaga orang sakit macam tu, Ma. Berapa lama saja. Lepas tu dia jawab apa? Dia kata, saya bekerja dengan kamu 100 tahun pun bukan memberi jaminan untuk saya dapat syurga. Saya kerja dengan kamu 100 tahun pun, kamu naik pangkat macam mana, bagi saya naik pangkat macam mana pun, itu bukan menjanjikan saya bahagia. Ada lagi lah ayat dia, saya kena tengok balik. Saya rasa macam, ya Allah, kagumnya. Maksud dia memilih syurga itu, Ustazah, saya redha, hidup saya susah sekarang. Dengan suami sakit kena uruskan. Tapi saya harap Allah redha dengan pilihan saya. Walaupun memang tangan dia saya nampak kasar, kehidupan rumah tu, lepas tu kena banjir tu. Habis sebab rumah dia betul-betul tepi sungai. Hancur habis barang-barang, semua rosak. Yang saya buat live tu, rumah pertama tu. Walaupun nampak orangnya biasa saja. Orang kampung maksudnya biasa. Fakir, miskin, betul-betul. Bukannya fakir miskin main-main. Memang tak ada kerja. Jaga suami, jaga anak. Anak pula OKU. Tapi syukur nampak bahagia. Kita kadang diuji dengan limpahan nikmat. Bila datang ujian penat, berat itu, berat ini, Allahu Akbar kan, kita cepat mengeluh, cepat stres.
Cepat stres adalah salah satu tanda kita ini kurang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab membesarkan ujian. Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu mukadimah ya muhasabah kita hari ini, insya-Allah. Muhasabah hari Isnin. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang hadir. Mungkin sekarang Ustazah dah tak tengok sangat dah kita ni di alam maya kata. Dulu Ustazah live, Ustazah tengok sini. Tapi sekarang kita dah ada audien. Saya dah buat kuliah ini secara fizikal di Dewan Sayyidatina Asma. Jadi orang Nugori, makcik-makcik, jemaah-jemaah muslimat, muslimin, jemputlah hadir. Cuba tunjukkan. Okey, jemputlah hadir sebab setiap hari selesa duduk atas kursi apa semua, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sambung penjelasan. Kan minggu lepas kita berhenti pada apa? Kuliah berkenaan dengan hadis Jibril alaihi salam. Yang mana malaikat Jibril datang dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaian bersih. Pakaian bersih, putih bersih. Dan malaikat Jibril juga dalam keadaan bersih putih. Dan bila saya baca study syarah tentang hadis ini, muslimin muslimat sekalian, antara adab di majlis ilmu, kita pakai pakaian yang kemas, pakaian yang bersih, pakaian yang indah, merapikan tubuh badan, merapikan wajah. Kalau orang lelaki, rambut dia dan sebagainya. Sebab disebut juga pasal rambut, rambutnya hitam pekat. Maksudnya nampak jelas lah. Rambut pun nampak, faham ya? Yang perempuan pakai bersih, tutup aurat sempurna daripada hujung rambut ke hujung kaki dan sebagainya. Bagi menghormati dan adab berada di majlis ilmu. Dan hadis itu juga menunjukkan bahawasanya tingginya kedudukan majlis ilmu. Sebab malaikat Jibril datang dalam majlis ilmu. Dan kaedah malaikat Jibril menyampaikan ilmu melalui kaedah pertanyaan dan mengiyakan. Kan biasa guru-guru tanya, lepas tu dia jawab kan. Dan dia juga ada bertanya soalan yang tidak boleh dijawab oleh anak murid. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lalu bertukar kepada soalan yang lain. Subhanallah. Ada 5 inti penting dalam hadis Jibril. Yang pertama berkenaan dengan rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Yang ketiga tentang ihsan. Saya sebenarnya nak tulis ni. Saya nak tulis tapi tak ada stand tu untuk saya letak kitab. Dah ada dah? Mana? Yang besi tu. Betul-betul. Sebab ramai yang infak hari tu. Saya nak beralih, saya nak tulis. Ready je. Ready kamera dulu. Tukar kepada whiteboard. Mana ni ya? Sejuk lah. Sejuk tak duduk depan? Sebab sini kan dia direct. Baik Ustaz. Biasa saya kontrol sendiri. Sebenarnya boleh je buka aircon. Cuma kita tinggikan sikit. Lepas tu kipas tu buat satu je. Okay, Alhamdulillah. Okay, boleh tukar sini dah. Ready tukar sini. Macam mana ni ya? Okey, Alhamdulillah. Bila kita datang majlis ilmu, antaranya kita bawalah kitab yang digunakan. Kedua, sebab kitab tu kan dah penuh. Kitab tu macam dah penuh dengan tulisan, kita bawa buku nota. Subhanallah, ada sebahagian kita bawa buku nota. InsyaAllah, bila kita dah buat kuliah fizikal macam ni, yang hadir akan rasa lebih. Kan, lebih penghayatan dibandingkan dengan alam maya. Alam maya sambil diorang buat kerja, sambil drive. Kan waktu ni kan sibuk ni, hantar anak sekolah dan sebagainya. Jadi, insyaAllah yang hadir dengan ada, boleh buat tumpuan, boleh ada meja, ada pen. Rugi kalau tak buat buku nota. Subhanallah. Okey. Saya rasa nantikan
riwayat lebih panjang tau. Ha? Ada lebih panjang? Tak ada poket. Okey. Muslimin muslimat, okey, saya boleh letak dekat dalam. Saya elak sikit. Sebab biasa kalau letak kat dalam ni, okey, tapi lepas ni ya, dia tak selesa, dia rasa macam besar belakang. Tak apa, boleh. Muslimin muslimat, nampak jelas ke kat situ kalau Ustazah tulis? Ya. Okey. Sekarang kita belajar tentang hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa namanya hadis Jibril? Sebab malaikat Jibril alaihi salam, kerana malaikat Jibril alaihi salam dia datang bertemu Nabi dalam keadaan lutut bertemu lutut, kan, kemudian menanyakan beberapa soalan. Allahu akbar. Kemudian muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hadis Jibril, bila kita tengok beberapa pendapat alim ulama, sahabat-sahabat Nabi, disebut sebagai, kalau Al-Quran, Al-Fatihah Ummul Kitab, hadis ini dikatakan Ummul Hadis, ibu kepada hadis. Subhanallah. Kenapa dikatakan ibu segala hadis? Bahkan ramai para alim ulama yang buat kitab khas, yang boleh tulis kitab daripada hadis ni je. Siap satu kitab untuk syarahkan bab hadis itu saja. Dan hadis Jibril ini mengandungi segala elemen ilmu. Ilmu fardhu ain kita wajib belajar 3, kan? Ilmu apa yang pertama? Ustaz Raja ini ambil kertas dekat tempat kami pun selalu jadi, dia tak rapat, kita kena letak belakang ni. Okey. Ilmu akidah. Okey, yang kedua ilmu ibadah, ataupun kita panggil ilmu fiqh. Kemudian yang ketiga ilmu apa? Ilmu tasawuf. Okey, saya tulis sini, saya kekok sikit, kena ubah ke sini. Ustazah duduk sini. Okey, sebab kita baru nak start. Macam ni kan. Kemudian ilmu tasawuf. Okey. Yang pertama, akidah. Contoh kepercayaan kepada akidah. Tak apa Syirah. Macam tu. Tak boleh juga awak duduk kursi kat sini. Sebab sisian orang depan, kau duduk tengah tak nampak kan. Okey, akidah. Contohnya yakin. Akidah ni kan keyakinan. Yakin bahawasanya, yakin tak solat itu wajib? Yakin solat wajib. Ramai tak yang tak yakin solat itu wajib? Ramai. Yakin tak tutup aurat tu wajib? Yakin. Wajib, maksudnya wajib, tak ada pilihan lah untuk tidak tutup aurat. Maksudnya berakidah, betul lah tu, yakin kepada Allah. Bermaksud kita yakin dengan segala perintah Allah. Kemudian yang kedua, fiqh. Fiqh ni ibadah lah. Okey, bila dah yakin, pergi kepada ilmu fiqh, ilmu ibadah, iaitu bagaimana nak buat ni, bagaimana nak solat. Ini belajar dalam bab fiqh. Bagaimana nak tutup aurat, kita yakin. Kan dalam tu kan ada tulis solat, kan, wa tu'ti zakah wa tasumu Ramadan, tentang bila ditanya apakah itu Islam. Allahu akbar. Jadi dalam hadis Jibril ada ceritakan tentang bab fiqh, ibadah. Jadi akan pergi kepada ilmu yang kedua, bagaimana kewajipan yang disebut dalam hadis itu untuk dilaksanakan. Okey, kemudian yang ketiga, akidah, fiqh, kemudian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf,
Sebab itu, soalan yang ketiga malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Beritahu kepadaku tentang ihsan. Itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu berkenaan dengan perbuatan hati. Merasakan Allah melihat. Bila kita rasa Allah melihat kita, kita buat kerana Allah. Tapi kita ni lebih kuat buat kerana manusia sebab nampak manusia tengok. Manusia menilai. Kan, manusia menghargai, manusia memuji. Allah puji, kita tak nampak. Betul kan? Pujian Allah tak nampak. Allah hargai, kita tak nampak. Sebab itu, bila kita belajar ilmu tasawuf, ilmu yang pertama akidah, yakin solat itu wajib, yakin haji itu wajib. Pergi kepada ilmu yang kedua iaitu ibadah. Bagaimana nak tunaikan haji dan sebagainya, fiqh. Pergi kepada ilmu yang ketiga tasawuf, bagaimana solat kita nak diterima. Bagaimana ibadah kita, tutup aurat kita nak diterima. Sebab ada orang balut aurat, dia bukan tutup aurat, dia orang pergi ambil beg. Tak pergi ambil ingatkan dia pergi ambil. Sebenarnya dia orang selalu bagi saya beg untuk letak ni. Ada beg kecil tu masuk, jadi saya tak perlu pegang macam ni. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut ilmu tasawuf, ilmu bagaimana, ramai mana orang solat tidak diterima oleh Allah. Bagaimana orang sedekah tapi tak diterima oleh Allah. Bagaimana orang berpuasa tak diterima oleh Allah, disebut dalam hadis. Betapa ramai kam min shaimin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami. Tidak ada apa-apa baginya illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Sebab itu hadis Jibril ini dikatakan ummul hadis, kepala kepada hadis, kerana ia mencakupi ketiga-tiga ilmu yang wajib kita belajar. Sebab itu ilmu tasawuf ni kadang-kadang kita rasa ini ahli sufi, beratlah ilmu tasawuf ni, rasa macam tak mampulah, rasa kita orang awam tak belajar lah. Dia berkenaan dengan ilmu akhlak, akhlak hati kita. Bagaimana solat nak diterima, khusyuk, ikhlas, solat semata-mata mengharapkan redha Allah. Lepas tu bagaimana sedekah nak diterima, bagaimana puasa nak diterima. Itu bukan dalam bab akidah, bukan bab fiqh, tetapi dia pergi kepada ilmu yang ketiga. Sebab itu ketiga-tiga ilmu ni wajib belajar. Sebab ramai orang belajar bab fiqh, fokus fiqh, ataupun bab akidah tapi ilmu tasawuf. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini lebih kepada kitab tasawuf. Allahu Akbar. Okey, dalam hadis Jibril ni ada beberapa ilmu yang berapa ilmu dalam ni? Berapa soalan malaikat Jibril tanya? Pertama tanya tentang Islam. Yang kedua tanya tentang iman. Yang ketiga ihsan. Yang keempat tentang kiamat. Yang kelima tanda-tanda kiamat. Kena tengok balik hadis tu. Kita dah baca minggu lepas. Allahu Akbar. Ada 5 soalan malaikat Jibril. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kemudian malaikat Jibril tanya, bila berlaku kiamat? Lalu Rasul menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu berbanding orang yang bertanya. Maksudnya orang yang ditanya, orang yang bertanya lagi tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian malaikat Jibril tukar soalan kelima, apakah tanda-tanda kiamat? Allahu Akbar. Nak kupas pasal hadis Jibril ini, saya tak tahu berapa siri baru selesai. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke berapa? 80? 85 ke 84? 84. Siri yang ke 84. Tapi tak apa, kalau kita lama pun dengan hadis ni, jangan pula rasa macam bila nak berubah ni, bila nak pindah hadis ni. Subhanallah. Jadi hari ini kita fokus kepada soalan yang pertama malaikat Jibril, iaitu akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Dan Nabi menjawab dengan jawapan rukun Islam. Betul kan? Dan rukun Islam yang pertama, antashhada alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi muslimin muslimat, tadi Ustaz Amirul kita baca zikir la ilaha illallah. Macam mana Ustaz baca tadi? Sama sama tapi lain sikit sebab ada Muhammadur Rasulullah tu. Rentak. Macam mana Ustaz Mira tadi? Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okey, muslimin muslimat, zikir ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat tak masa kita kecil, mak-mak kita selalu masa ayun dia akan zikir ni kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu yang tidur mak dulu, anak tak tidur-tidur kan. Memang bila zikir tu dia rasa macam la ilaha illallah. Dan itu sebenarnya bertepatan dengan perintah Nabi SAW. Nabi kata, ajarkanlah anak kecilmu dengan kalimah la ilaha illallah. Anak kita tak reti panggil nama kita, tak reti nak sebut, tak reti nak bercakap lagi, tak apa. Tetapi kita selalu minta. Mungkin awal-awal umur setahun lebih nak sebut la ilaha illallah tu susah. Tapi sebut Allah saja pun jadi dah. Allah, Allah. Sampai dia boleh sebut Allah, Allah. Biarlah kalimah pertama yang dia dapat sebut kalimah Allah. Nama kita, nama panggil abi, umi, baba, daddy, papa, mami, mama, apa semua tu nombor 2, nombor 3 pun tak apa. Tapi Ustazah salah ke ajar panggil nama kita dulu? Tak salah. Teruskan. Subhanallah. Tapi janganlah sampai lupa mengajarkan kalimah tahlil, mengesakan Allah. La ilaha illallah. Kalau anak belum mampu sebut, kita kena dengarkan selalu kalimah la ilaha illallah. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu kisah. Kisah ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang mana satu ketika Nabi Musa ni saya kan, Dek, sebab baru nak sesuaikan diri, tolong rendahkan. Sebab tak nampak. Rendah pun tak apa, biar lenggok. Okey. Dekat rumah kan kita tak ada guna mic. Tu yang kena sesuaikan. Mic ni memang saya boleh sangkut di baju, tetapi biasa pergi kat TV-TV tu memang guna mic ni lah. Tapi dia akan sangkut belakang baju dan mic duduk dalam tudung. Kalau macam ni tudung kita jadi tersingkap. Ini ada satu kaedah lain. Memang dulu saya minta dia orang buat ni. Pakai gini, tapi pakai dalam. Kan elok kan? Kalau live-live dekat dekat luar, memang biasa macam ni lah. Dia ada ni, ada beg kecil dalam ni. Kan senang. Okey, subhanallah. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam diberikan, sebab kita tahu Nabi Musa kalamullah. Dia diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kematian 2 orang. Salah seorangnya adalah ahli ibadah. Ahli ibadah yang kuat buat ibadah. Siang malam buat ibadah. Memuji Allah, berzikir, buat ibadah. Kita tahu abid, ahli ibadah. Kemudian seorang lagi adalah kematian ahli maksiat. Yang selalu buat maksiat, selalu buat kejahatan. Tapi Nabi Musa AS dikhabarkan, mendapat khabar bahawasanya ahli ibadah masuk neraka, ahli maksiat masuk syurga. Allahu Akbar. Pelik kan? Kemudian Nabi Musa AS pergi bertemu dengan isteri masing-masing. Yang pertama, Nabi Musa pergi berjumpa dengan ahli ibadah. Lalu bertanya, apakah amalan suamimu? Suamimu buat amalan apa? Masya Allah, apakah amalan suamimu? Lalu dijawab, sesungguhnya suamiku sebagaimana yang kamu tahu, kuat ibadah, kuat zikir. Tetapi, dan dia sebut, dan pada setiap malam, boleh ni ya, off ya, apa jua bunyi. Sama ada bunyi masuk mesej ke, bunyi apa ke, boleh tak tolong tutup pintu sebab dia bunyi kat luar pula. Okey. Subhanallah.
Kalau kita tak reti nak off bunyi, kadang tu kan tak reti nak setting, off terus telefon ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bila tanya, isteri kata, sebagaimana yang kau tahulah, begitulah suamiku. Dan pada setiap malam dia akan berdoa, ya Allah, untungnya ya Allah. Moga-moga macam tu ayat dia. Untungnya aku sekiranya benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Untunglah aku jika apa yang Nabi Musa sampaikan itu benar. Perasan tak apa ayat ahli ibadah ni, dia masih ada keraguan. 90% mungkin dia dah yakin, tapi ada ragu sikit. Dia guna ayat, sekiranya apa ajar Nabi Musa ini benar, maka untunglah aku. Perkataan sekiranya tu, kalau tu, itu yang menyebabkan akidahnya tergelincir. Dia buat ibadah, tapi dalam keadaan ada sedikit keraguan. Untungnya lah aku, sekiranya ajaran Nabi Musa ini benar. Begitulah dia setiap malam dia sebut perkataan tu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi pula ke rumah ahli maksiat yang tahu selalu buat kejahatan ni. Lalu ditanya kepada isteri, apa yang suami kamu buat? Apa amalan suami kamu? Wahai Musa, sebagaimana yang kamu tahu, suamiku banyak melakukan kejahatan. Tetapi pada setiap malam, wahai Nabi Musa alaihissalam, dia akan mengucapkan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, perkataan mengesakan Allah itu tanpa ragu-ragu. Dia yakin bahawasanya Allah itu Tuhan dan kamu wahai Musa adalah Nabi. Dia meyakini ajaran kamu, tetapi dia menjadi ahli maksiat yang tidak melaksanakan apa yang kamu ajarkan. Allah takdirkan dia menjadi ahli syurga. Tapi kita jangan faham pula, oh kalau gitu buat maksiat penting la ilaha illallah. Kau yang buat ibadah tutup aurat belum tentu lagi. Kisah Nabi Musa bla bla bla. Apa yang berlaku, kisah-kisah seumpama ini, dia memberi pengajaran dari satu sudut. Dan cerita ini memberi pengajaran tentang sudut keyakinan. Tentang sudut keyakinan betapa pentingnya kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan kepercayaan 100%. 99% pun tak boleh, kena 100% 100%. Dan kalimah la ilaha illallah ini ada syarat. Ada 7 syarat. Barulah kalimah la ilaha illallah ini kuat dan terpahat betul di dalam hati. InsyaAllah lepas ni, ini digariskan oleh ulama, 7 syarat kalimah la ilaha illallah. Barulah kalimah ini benar-benar akan menjadikan kita sebagaimana dalam hadis Nabi, barang siapa yang mengucapkan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Dan Allah mengharamkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda hadis yang sahih, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan yakin sepenuh hati, Allah haramkan neraka kepadanya. Sebab itu untuk dapat capai sebut kalimah la ilaha illallah, ulama menggariskan sekurang-kurangnya ada 7 syarat. Dan kita kena belajar juga apakah yang membatalkan kalimah la ilaha illallah. Dan ini yang ramai tak belajar, pembatal syahadah. Dia tak tahu dia buat sesuatu yang telah membatalkan syahadahnya. Namun kita alhamdulillah setiap kali solat 5 waktu, kita akan syahadah, mengulangi syahadah. Berapa kali kita ulang syahadah? Kalau solat zuhur 2 kali kan, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Subuh 1 kali. Maksudnya 5 kali solat wajib untuk kita mengulangi syahadah. Bimbang ada perkara yang kita buat telah membatalkan syahadah kita. Allahu Akbar. Kadang tanpa sedar kita bercakap, tanpa sedar kita tengah marah, tanpa sedar kita menafikan qada dan qadar Allah, tanpa sedar. Contoh kan, kita bawa kereta elok-elok, kita bawa kereta elok-elok, tiba-tiba kena langgar, gedegang kena langgar kan. Lepas tu orang tu pun keluar daripada kereta orang yang langgar kita tu kan. Orang langgar tu pun kata minta maaf, minta maaf. Dan kebetulan orang yang langgar kita tu kita dah nampak daripada awal lagi. Dia cara dia bawa tu kan, kadang atas jalan raya dah nampak dah kereta kuning ni, ya Allah teruknya bawa, cilok sana cilok sini. Kan? Sekejap
bagi apa ni, lampu kejap nak cium kereta depan, kita pun kata ish teruk kereta ni. Lepas tu dia tersekat dekat line tu, kita pun lepas. Itulah. Laju-laju pun tersekat, kita dulu depan. Tiba-tiba kena langgar dengan kereta tu. Kita pun turun, dia pun turun tepi jalan parking. Orang tu pun cakap minta maaf banyak-banyak. Takdir Allah. Kan? Dia sebut takdir Allah. Nak macam mana Allah dah takdirkan saya langgar awak, nak macam mana? Agak-agak boleh terima tak kita? Kan? Mesti terus marahnya. Amboi sedapnya sebut takdir Allah. Okey. Oi, sedapnya sebut takdir Allah. Masa tu kan, kita nak terima sebagai takdir Allah ataupun sebenarnya kesalahan manusia tu. Okey tak semua ni? Okey ya? Jadi mana yang betul ni? Kita jawab, memanglah takdir Allah, tapi kau punya silap. Daripada tadi lagi aku dah nampak cara kau bawa kereta gini. Ini antara salah faham. Nak kata salah faham nanti kita pergi ya, sebab benda ni pun saya selalu mendengar, kena banyak mengaji barulah daripada. Dan perkara ini daripada saya mula belajar di bukan Al-Azhar, masa di Uniza Kuza. Ada seorang guru akidah, ba'akidah ni, dia orang Singapura. Ustaz Zainal Abidin. Dr. Zainal. Subhanallah. Saya ni nama memang selalu lupa. Nama suami je lah ingat. Nama memang susah nak ingat. Ustaz Zainal. Tapi saya jumpa beliau setelah lebih 15 tahun, lebih 14 tahun. Saya jumpa beliau menjadi salah seorang penasihat kepada Dr. Zulfikri Al-Bakri. Masa saya pergi ziarah, masa Dr. Zulfikri Al-Bakri jadi mufti wilayah, saya pergi ziarah di pejabat beliau. Lepas tu saya pergi tengok-tengok, ya Allah, pensyarah saya tu berada dalam satu bilik sebagai konsultasi akidah. Sebab dia mengajar akidah tu dengan cara mudah faham. Dia bagi saya contoh dan saya selalu ulang contoh ni. Macam ni kan. Bila saya tanya Ustaz, macam mana nak jawab bila orang melakukan sesuatu semua dia sebut takdir Allah? Contoh orang yang ditangkap berzina, lepas tu dijawab, dah takdir Allah saya berzina. Bila kita kata kenapa tak tutup aurat lagi, takdir Allah saya tak tutup aurat. Kenapa kamu pukul isteri, takdir Allah. Betul ke salah jawapan tu? Dah confuse kita nak jawab kan? Bukankah semuanya Allah dah takdirkan? Sebab itu bila kita belajar bab takdir kan, ada qada mubram, ada qada muallaq, ikhtiar yang berkait dengan manusia dan sebagainya. Masa tu kan, dia ambil botol air, dia kata Asma, sini Asma. Asma sini. Saya ingat ni ustaz ni. Masa tu saya duduk di tepi koridor, saya jumpa di tengah jalan, saya sekat, saya nak tanya soalan ni. Dan ironinya, soalan tu sebenarnya ditanya oleh encik suami saya. Masa tu dalam proses perkenalan. Dan soalan suami saya tu masa tu bertunang kan. Banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan akidah sebab beliau menghadapi soalan daripada non-Muslim, belajar kat UTM kan, bidang kimia ramai non-Muslim. Sebab soalan non-Muslim, contohnya kan, Tuhan kamu dah takdir saya bukan Islam. Kamu Islam, kamu okeylah, kamu kata kamu masuk syurga. Dan kamu kata Tuhan kamu ciptakan semua, termasuklah semua ketentuan hidup. Dan Tuhan kamu ciptakan dan takdirkan untuk saya bukan Islam. Jadi siapa yang salah, Tuhan kamu ke saya? Nak jawab macam mana? Itu soalan akidah kan? Macam mana nak jawab? Kamu ialah Tuhan kamu dah takdirkan kamu lahir Islam dan kamu Islam sekarang. Dan saya macam mana? Salah saya ke? Mak saya bukan Islam. Saya lahir. Saya bukan pilih. Saya ditakdirkan. Dia orang kadang lagi bijak berbahas. Lepas tu kan, pensyarah saya ni dia pun ambil botol air, dia kata, Asma, kamu duduk situ. Duduk situ. Ya Ustaz. Okey, sekarang saya mahu baling air ni kepada kamu. Botol air ni kepada kamu. Dia pun buat gaya nak baling. Kamu duduk. Kamu jangan pergi mana-mana Asma. Kamu duduk situ. Saya nak baling botol ni. Dia pun buat gaya macam tu kan. Kita terus. Dia kata, kenapa kamu mau mengelak?
Kenapa kamu mau mengelak Asma? Yelah, Ustaz nak baling botol tu kan kena muka saya. Kita pun elak sikit kan. Padahal dia bukan baling betul-betul. Dia kata, kenapa kamu tak duduk diam saja dan kamu sebut, kalau takdir Allah kena, kena. Takdir Allah tak kena, tak kena. Faham tak ni? Faham ya? Kalau hidup kamu semuanya serah pada takdir, tanpa usaha, tanpa ikhtiar, sedangkan Allah dah bagi akal baik dan buruk, maka itu adalah kesilapan dalam kefahaman takdir dan itu menyalahkan takdir. Bila saya mau baling air ni, apa yang patut kamu buat? Kamu perlu lari ataupun kamu perlu, maksudnya jagalah. Kamu tak boleh sebut serahlah pada takdir. Kalau betul nak serah pada takdir dan semuanya kaitkan dengan takdir, kamu tak payah buat apa-apa, tak payah keluar daripada rumah. Kamu tak payah datang belajar. Takdir Allah nak bagi kamu faham, faham. Tak faham, tak faham. Takdir Allah kau nak bagi lulus pun diploma, degree ke, master ke, kamu duduk diam je kat rumah, tak payah datang. Kenapa kamu datang belajar? Kamu tahu ke kamu akan berjaya lulus ke tak? Tak tahu. Jadi mesti ada ikhtiar sebelum, barulah kita tahu bagaimana takdir Allah selepas ikhtiar. Lepas tu dia kata, kalau saya pukul kamu Asma, saya pukul, saya ketuk kepala kamu, ketuk. Lepas tu saya cakap pada kamu, ini takdir Allah, saya pukul kamu. Kamu boleh terima tak? Mana boleh doktor? Mana boleh Ustaz? Itu pilihan Ustaz nak pukul saya. Takkan Ustaz tak ada akal? Takkan Ustaz tak boleh nak fikir? Pukul orang tu salah. Tahu pun dia kata, tahu pun. Jadi keburukan yang kita lakukan, kan disebutkan dalam firman Allah, apa saja kebaikan yang dilakukan, maksudnya apa kebaikan itu datang daripada Allah dan keburukan itu adalah pilihan kamu sendiri. Jadi memang benar kita dilanggar tadi takdir yang tidak boleh diubah, sebab ia di luar usaha dan ikhtiar kita. Tapi kalau kita yang bawa kereta culas, ya, itu adalah soalannya daripada ikhtiar, bukanlah kita buat, tetapi perbuatan kita. Dan orang yang melanggar itu, dia tidak boleh guna ayat ini takdir Allah. Memang benar hakikatnya takdir Allah, tetapi hasil daripada keburukan, maksudnya kesan daripada kecuaian dia, maka berlakulah takdir Allah. Bagi kita pula, bawa hati-hati dah ni, ikut had laju, nak masuk kiri dah bagi signal. Bila berlaku saja, itulah takdir yang kita tidak boleh ubah. Sebab kita tidak buat dan kesan itu bukan kerana kecuaian kita. Ia ada perbezaan yang melanggar dengan cuai dan yang kena langgar tanpa cuai. Bahkan banyak mana yang meninggal dunia kan, sebab aksiden, dia tak ada salah apa. Kereta daripada sana yang laju memotong, kemudian terbabas, dia yang elok bawah ni kena langgar, mati satu keluarga. Allahu Akbar. Bukan semudahnya yang belah sana yang langgar sampai mati sebut takdir Allah, nak macam mana saya langgar, dah takdir Allah mereka meninggal. Betul, takdir Allah bagi mereka yang tak ada buat kesilapan dari sudut peraturan jalan. InsyaAllah kita akan sampai kepada pengajian tu. Sekarang kita dah pukul 8 suku. Kita buka dulu soal, mungkin 1-2 soalan, lepas tu kita berhenti setakat ini. Jadi nanti kita pergi, nampak tak, minggu depan, bukan besok, kalimah la ilaha illallah, kita pergi kepada 7 syarat kalimah la ilaha illallah dan juga pembatal kalimah la ilaha illallah. Ini sangatlah penting. Saya kan kepada orang lelaki yang hadir, memang kalian kena bagi perhatian lebih. Bukan kata perempuan tak bagi perhatian, dua-dua bagi perhatian lah. Sebab kalian, qu anfusakum wa ahlikum nara, perlu melindungi diri dan ahli keluarga daripada api neraka. Kalian memimpin keluarga, tak kira lah pengajar Islam ke tak pengajar Islam, bidang kerja sekarang sebagai ustaz ke tak ustaz, memang wajib belajar berkaitan dengan syahadah, supaya memastikan ahli keluarga tidak melakukan perbuatan yang membatalkan syahadah. Bimbang ketika saat mati nampak zahir seperti Islam, seperti mukmin, orang beriman, tetapi kalau akidah tidak benar, maka ia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan bukan Islam dan bukan beriman. Allahu Akbar. Jadi tentang syarat dan juga pembatal tu kita akan sambung besok. Esok ni kita dah clear dah teknikal ni, sebab ni kali pertama kan, depan dan juga live. Ada soalan tak nak ditanya? Ya? Okey.
waktu ujian, salah tu kadang kita rasa memberontak dengan ujian yang menimpa hidup kita. Okey, soalan yang sangat baik. Salah ke bila berlaku satu ujian dalam hidup kita dan kita memberontak? Kan? Kita marah, kita biasalah kan? Yang luar biasa, senyum manja. Senyum manis, Masya Allah. Ada berita gembira? Tak ada, suami meninggal. Macam tu kan? Senyum manja. Wah abang, senyum nampak naik pangkat ke? Tak, pangkat kena turun hari ni. Senyum manja kan? Masya Allah. Keluar pada bilik bos senyum. Kenapa senyum-senyum tu? Kena maki. Kan? Subhanallah. Itu luar biasa. Ataupun melawan fitrah lah. Sedih, kecewa, marah, stres, itu fitrah yang kita tak boleh buang. Kalau ada orang kata kursus membuang marah, menipu. Memang tak ada, manusia tak boleh buang marah. Bahkan ada waktu marah tu wajib. Wajib, dia beri pahala pula marah. Tak marah berdosa. Oh ya ke? Seronok macam tu. Apa dia? Apabila sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah. Menghina Nabi, tak ada marah. Kenapa? Saya baru jumpa orang hina Nabi. Senyum. Mesti marah dalam hati, tunjukkan kemarahan tetapi mengikut syariat. Isteri tak tutup aurat, senyum je. Keluar bahagia, pimpin tangan isteri. Suap-suap kat meja makan. Patutnya dia kena marah isteri dia tak tutup aurat. Sebab isteri telah melakukan maksiat kepada Allah. Ramai mana anak-anak kan? Saya dulu ngajar selalu di sekolahan. Sebelum sekarang lah, dulu komitmen banyak. Kalau kuliah di sekitar Negeri Sembilan ni, lebih kurang 30 tempat komitmen. Satu hari ngajar 5 tempat. 4, 5, pagi sampai malam. Allahu Akbar. Ini cerita 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Kan surau ni, kan masjid ni, semua kuliah berkitab. Mungkin ada dah 10 kitab. Lepas tu antaranya sekolah. Sekolah tu, sekolah sains perempuan tu. Sekarang ni dia dah pindah dah. Sekolah apa nama? Allahumma salli Muhammad. TKC. Betul, Tunku Kusiah tu. Sekarang dia dah jadi college. Yelah, dulu pun college. Tunku Kusiah College kan. Lepas tu dia pindah Bandar Estate kan. Lepas tu ada soalan pelajar. Dia kata, Ustazah, dia orang biasa tulis soalan. Tahu tak? Allahu Akbar. Bagusnya pelajar-pelajar ni. Bila dia orang tahu saya akan buat soal jawab ujung. Saya akan dapat surat soalan tu lebih 20, 30. Penuh-penuh, tak berhenti. Tolong. Saya tak balik macam ni. Hantar banyak dia orang gitu. Saya juga sangat suka tuan-puan sekalian, bila hadir majlis macam ni, bukan hanya latih mendengar dan memberi tumpuan, latih berfikir untuk tanya soalan. Sebab begitulah cara saya zaman belajar daripada sekolah sampailah di universiti. Sampai orang dah tahu, bila pensyarah mula buka, ada nak tanya soalan, semua orang pusing. Orang dah tahu, tak ada orang lain yang akan tanya soalan, mesti saya akan bangun tanya. Dalam dewan ke dalam kelas. Tapi saya punya berdebar tu, setengah jam sebelum nak tunggu pensyarah doktor bagi peluang tu, dah berdebar lah. Berdebar fikir soalan apa. Lepas tu soalan aku ni okey ke tak ni. Dan kalau saya tak tanya, orang pelik. Kenapa Asma, awak tak tanya soalan hari ni? Sebenarnya melatih diri untuk bertanya, melatih diri untuk memberi tumpuan. Sebab kadang daripada soalan tu, kadang-kadang ada orang tanya tak berkait. Dia ni pensyarah cakap pasal lain, tiba-tiba tanya soalan lain. Masa nak tanya soalan pun bukan benda yang mudah. Tetapi ia akan meningkatkan tumpuan kita dan rasa kebersamaan dalam majlis. Saya nak cerita apa tadi? Saya cerita pasal apa tadi? Pasal soalan lumrah kena marah. Ada kaitan tadi macam nak cerita. Tak ada apa-apa yang nak cerita. Kena marah, wajib marah. Pensyarah marah. Saya marah. Okey, subhanallah. Marah tak boleh dibuang. Stres boleh dibuang tak? Kursus pelupusan stres tak boleh. Sebab daripada marah, kecewa, memberontak, stres, semua itu akan membuka pintu apa? Kemaafan, belapan dada,
sabar, tenang. Mana boleh orang sabar saja-saja? Boleh. Memang ada orang sentiasa sabar. Kita duduk buat apa tu? Tengah sabar. Aku tengah sabar. Sabar apa? Tak ada apa-apa saja sabar. Sabar biasa akan datang setelah ujian. Betul kan? Kita tak boleh mengharap hari ini sampai malam semua okey. Sebagaimana yang kita nak. Kehidupan bukan sebagaimana kita nak, tapi sebagaimana Allah nak. Kita bukan boleh menentukan kehidupan kita. Kalau boleh tentukan, kita nak tentukan macam mana? Okey, semua okey, lepas tu makan, kerja okey, lepas tu gini, tidur, senyum. Tetapi kehidupan bukan sebagaimana kita nak, tapi sebagaimana Allah nak. Allah takdirkan berlaku, sama ada kesilapan daripada pihak lain ataupun kesilapan kita. Allah takdirkan kita berhadapan dengan situasi yang membuka peluang untuk kita memaafkan orang tersebut, berlapang dada, terus move on, ataupun menyimpan di dalam menjadi dendam, menyimpan di dalam menjadi iri hati, menjadi benci dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi soalan muslimat kita tadi, salah ke kalau kita ada memberontak? Perkataan memberontak ni biasanya dia ada kaitan dengan peristiwa yang berlaku pada masa yang lepas dan memberi kesan trauma mungkin. Akhirnya hari ini kita mula memberontak. Ramai mana anak-anak didera mental, emosi, mental torture, fizikal dan sebagainya. Masa kecil ketika tidak ada kuasa dulu sebab kecil. Sebab mak ayah lebih berkuasa, dia simpan apa perasaan dalaman dia. Tapi bila dia dah mula besar, dia mula tunjuk dia memberontak. Dia mula menjawab. Dia mula tak buat apa yang ibu bapa dia suruh. Dan dia akan berani untuk buat keputusan tanpa mengendahkan dah perasaan mak ayah. Dengan ayat, daripada kecil aku dikongkong. Daripada kecil mak tak pernah raikan aku. Daripada kecil sekian-sekian. Nampak tak? Peristiwa ini akan bersambung, akhirnya dia mula memberontak. Masa dulu, dia menyimpan. Lepas tu dia dah mula pecah. Dan ini berlaku banyak, ramai orang. Dan bagaimana anak ini nak memaafkan ibu ayah dia? Kerana melihat hari ini ibu ayah dah tua. Ibu ayah dulu jahil. Ibu ayah dulu tak hadir majlis ilmu seperti ini. Ibu ayah tak pernah belajar bab ilmu parenting. Ibu ayah tak tahu bahawa apa yang dia sebut tak patut sebut dulu. Membanding-bandingkan anak. Guna perkataan-perkataan sekian-sekian. Kalau kita nak defend diri kita, kita boleh sebut. Takkan mak ayah tak tahu tak boleh guna perkataan bodoh. Takkan mak ayah tak tahu tak boleh gini. Tuan-puan sekalian, tahu dengan faham berbeza. Mereka mungkin tahu, tapi kerana tak hadir majlis ilmu, hati tak lunak. Zaman mak ayah dulu tak banyak majlis ilmu seperti ini. Bukan sekarang, memang dia dah tua. Masa dia muda dulu, masa 40 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, mana ada kuliah online? Dan mana ada kuliah yang bersepah-sepah banyak setiap masjid macam ni? Nak ngaji Quran pun ramai yang buta huruf. Sebab apa? Zaman tu, kalau guru Al-Quran, dalam satu kampung ada seorang. Bukan satu kampung. Kadang dalam 10 kampung, satu kampung dah ada guru Al-Quran. Nak pergi baca Al-Quran, kena rentas hutan belantara. Baru ni, satu ramai ibu bapa tak pandai baca Quran. Ini cerita bukan ibu bapa sekarang. Ibu bapa kita hari ni umur dah 50-60. Maksudnya masa kita kecil dulu, ketika itu 30 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Jadi kerana kita diberi kefahaman hari ini, mentang-mentang kita dah belajar ilmu parenting, itu salah, ini salah, kita duk nampak kesalahan ibu ayah. Allahu Akbar. Bagi anak-anak yang menyimpan perasaan dengan ibu ayah, selalu saya nasihatkan, kerana kita diberi peluang dapat ilmu hari ini, jangan pelekehkan ibu ayah kita yang tidak ada ilmu dulu. Dan kerana kita menjadi orang berilmu hari inilah, membuatkan kita lebih berlapang dada dan memahami hakikat takdir Allah. Dan selalu saya tanya anak-anak yang ada simpan perasaan begini, saya kata, hari ini kamu jadi apa? Alhamdulillah Ustazah, saya survive. Saya seorang yang boleh bawa diri dalam apa jua keadaan. Saya kata, perasan tak? Kamu jadi jiwa kental. Kamu dapat okey. Hari tu masa dekat galeri Ustazah Asmat dibuka, ada seorang ibu datang. Dia ibu tunggal. Dia nangis-nangis, lepas tu ada anak sulung perempuan sebelah dia. Anak sulung tu saya rasa dalam darjah 5, darjah 6 macam tu. Senyap je. Lepas tu si ibu ni kata, Ustazah, menangis-nangis ibu ni kata, Ustazah, saya sebenarnya rasa berdosa dengan anak saya sebelah tu.
Kenapa? Sebab anak saya ni selalu kena marah dengan saya, selalu kena cubit, selalu kena marah. Kenapa puan macam tu? Saya ni stres ustazah, saya tekanan. Saya ibu tunggal, suami ceraikan saya kena besarkan anak-anak. Dan anak sulung saya ni lah buat kerja jaga adik, tukar pamper, susu, apa semua. Bahkan dia juga boleh uruskan mak ayah dia yang sakit, tak silap saya. Ha? Kamu? Kecil lagi? Ya ustazah, dia juga yang tukar pampers apa semua. Pampers apa? Pampers atuk dia, nenek dia. Sebab saya tak boleh nak jaga, saya kena keluar kerja. Lepas tu bila ni saya mudah lepas marah, dia diam. Lepas tu dia pun nangis juga. Saya kata, ya Allah, kesiannya anak ni masih kecil tapi diberi bebanan yang berat. Yang saya bimbang anak ini bila besar dia akan memberontak. Sebab dia tak ada kehidupan waktu kecil dia. Sebab waktu kecil dia dipaksa menjadi dewasa. Tapi si ibu tidak ada pilihan. Saya tak mampu ustazah nak upah orang lain ke apa ke. Memang saya harap dia. Saya tak ada orang yang boleh harap. Kalau saya tak keluar bekerja macam mana nak sara hidup untuk makan. Kita nak cadangkan apa pada ibu yang tersepit. Dan kerana dia penat, dia stres, dia lepaskan penat stres tu pada anak ni. Anak ni pula kecil, diam duduk sebelah. Apa yang mampu saya buat masa tu, saya peluk anak sebelah, saya gosok, saya kata nak, saya panggil nama dia. Kamu akan jadi wanita yang hebat, perempuan yang hebat. Tahu tak, hari ni kamu dah hadap dengan keadaan tekanan yang berat. Esok masa kamu kerja ataupun kamu berjenis, masalah yang berat bagi orang, bagi kamu masalah tu kecil. Kamu tidak akan kalah dengan apa jua cabaran dan ujian. Lepas tu saya nasihat kat puan kena seimbang dengan hargai. Puan tahu anak ni berat ujian dia. Puan kena selalu reward dia. Kadang belanja makan dia. Kadang bagi hadiah pada dia senyap-senyap. Kadang waktu malam puan pergi peluk dan minta maaf pada dia. Minta maaf sungguh-sungguh. Sebab saya tahu puan kadang memang tak mampu. Kalau saya nak suruh puan kawal diri, mungkin puan tak mampu. Yang mampu dibuat, minta maaf. Malam-malam belum tidur, minta maaf, peluk dan cium dia, ucap terima kasih sebab banyak bantu puan. Anak kecil belum dia lagi tingkatan, dah bawa bebanan menguruskan keluarga. Jadi begitulah kehidupan kita muslimin-muslimat. Mudah-mudahan menjawab. Adakah tak boleh kita nak memberontak? Memberontak ataupun marah ada kalanya harus, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya diberi pahala, ada kalanya wajib. Jadi kadang-kadang kita tak boleh mengawal diri, kita stres, kita marah. Tetapi jangan sampai mengucap kalimah yang marah kepada Allah, ataupun mengucap kalimah yang membatalkan syahadah kita. Jangan sampai maki hamun. Kalau dah marah, maki hamun, keluar perkataan-perkataan keji, dan kita masih lagi nak membenarkan marah kita dengan kata memang patut pun kena maki. Bila marah sampai maki, tu dah jadi berdosa. Tapi dalam keadaan marah, kita tetap mengawal apa yang dikeluar pada lidah, tetapi kita fokus apa kesilapan, tetapi mesti dalam keadaan menjaga syariat. Subhanallah, mudah-mudahan menjawab soalan. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita usaha ya, supaya habis betul-betul pukul 8. Tapi setakat kuliah di sini, masih lagi sejam setengah, habis pukul 8.30. Tapi kalau 8.30 pun insyaAllah ya, pukul 8 tu, sebab dah habis dah awal tu, mungkin sepasing kita buat macam ni. Mulakan bacaan pukul 6.50. Risau dia orang kena bagi lepas awal. Ataupun 6.45. Jadi 15 minit tu bacaan, pukul 7 saya dah mula kuliah. Jadi tak adalah drag masa. InsyaAllah kita tengoklah macam mana. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah jumpa esok pagi. Kalau ada soalan, simpan untuk esok pagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Saya nak sebut juga satu kata-kata motivasi. Bila Allah takdirkan sesuatu yang buruk kepada kita pada waktu yang lalu, masa kecil ataupun masa remaja, contohnya ada remaja yang datang jumpa saya, dia mangsa rogol. Lepas tu dia sebut tentang perkataan, gelaplah masa depan saya ustazah, saya mangsa rogol. Bahkan saya pernah mengandung kerana hasil rogol tu, maka gelaplah masa depan saya. Saya sebutkan, kalau begitulah takdir Allah,
yang telah berlaku dalam kehidupan kamu. Sekarang waktunya membina takdir yang baru. Maksudnya binalah takdir yang lebih indah pada masa depan. Jangan kerana takdir yang lepas yang begitu menyedihkan, kamu telah pun di sekarang, belum tentu akan datang macam mana, kamu telah mencorak takdir yang gelap pada masa depan. Jadi semua itu bergantung kepada ikhtiar, dan saya sebutkan, kamu bukan tak suci. Maksud suci adalah seorang yang bersih daripada dosa. Sebab dia sebut saya tak suci, siapa yang nak saya ni dengan dah ada anak kesan rogo, siapa yang nak pada saya? Saya kata semua itu dalam perancangan Allah yang belum kita tahu. Kamu jaga je diri kamu, jadi wanita yang baik, tutup aurat, hadir majlis ilmu, teruskan belajar mengejar cita-cita. Binalah takdir yang baru, yang lebih indah, kesan daripada Allah takdirkan walaupun buruk tetapi hikmahnya begitu besar. Orang yang redha akan menyingkap takdir-takdir yang lebih indah. Tak redha, terus memberontak, maka kesannya adalah mengikut pilihan kita pada saat ini. Alhamdulillah. Okey, sekian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.